Yang kedai tanah dengan plan rumah. Kita boleh uruskan. Nak start dengan urusan tapis bayar pun boleh. Kalau dia nak buat loan bank ke, loan KJL ke, cash ke, kita buat belakang. Nak main batang kaki ke, nak main hujung, bolehlah kau. Asal royak aja. Kalau belakang ni dengan cara kita, demo beres dengan cara kawan, kawan beres dengan cara demo, kita mati tanda tangan dengan satu perjanjian. Dah. Kawan semua demo ni. Kita nak sign nama dengan orang. Market value rumah ni 380. Kalau nak sedap kita buka 340. Setuju tak? Setuju. Halo Mak. Pak kira ni banglo di Mbelo 340 dah. Kau yang kau set kita dah jadi. Okey. Okey, terima kasih. Baik. Ketupak tape beke cek mai tenge wo hulu kelebak akok gabe tahi iti wo gomok kosu nek ba one sen gupa putih saku cendol pak dike wo tanjung balik ubi kayu ketupak tape beke cek mai tenge wo hulu kelebak akok gabe tahi iti wo gomok kosu nek ba one 1, 2, 3. Pegang sini pula. Najab nak ada call. Hello. Hello, Assalamualaikum. Ni Tengku Nur Aisyah ke? Ya, Waalaikumsalam. Ya, saya. Boleh saya tahu siapa ni Gini, saya saya ni Nick. Oh, Nick. Ya, Nick. Saya ada nampak iklan dalam YouTube. Nama Faizul Azwan, tak silap saya. Ada ngepi rumah di nak jual Pasir Hor, dekat Pasir Hor ni. Ada lagi ke, Kak? Oh, rumah banglo yang fully furnished tu kan? Ada lagi. Buat masa ni ada lagi rumah tu. Tapi sebelum tu, boleh saya tahu tak Cik Nick nak buat loan bank ke? Loan LPPSA ke ataupun cash ya? Okey, gini, saya pun LPPSA saya tak pernah pakai lagi. Saya kerja di HSM, saya doktor di HSM. Dan saya, kalau boleh saya nak buat loan bank lah. Boleh doktor. Rumah pertama ke doktor? Ya, rumah pertama. Jadi kalau macam rumah pertama dah saya kerja nak buat loan bank. Dokumen ke apa saya perlu prepare ni kalau nak apply loan bank? Okey, biasanya untuk loan bank kita akan minta slip gaji 3 bulan dan juga statement bank. Lepas tu kita nak minta income tax dan juga kita minta sekali lah doktor punya surat pengesahan jawatan. Yang ni untuk kita buat screening dan kepada pihak bank. Boleh. Nanti sebentar lagi kau petai kau sikit saya send lah maklumat apa details you nak tu kan. Cumanya kalau saya nak pergi tengok rumah dalam pukul 2 boleh tak? Pukul 2? Boleh doktor. Dalam setengah jam lagi ke. So kalau macam tu saya share location lah dekat doktor. Kita jumpa sana. Boleh. Okey, bye. Dah. Tanah Kelantan untuk orang Kelantan. Ramai yang bertanya kami di Pejabat Peguam tentang isu ini. Adakah hanya orang Kelantan saja yang boleh memiliki tanah di Kelantan?
Dan bagaimana pula dengan posisi ataupun keadaan bagi mereka yang bukan anak Kelantan untuk membeli properti di Kelantan. Assalamualaikum Dr. Nik. Kalau tak payah basuh doktor lah. Orang kampung basuh saya Pok Nik lah. Okey, Pok Nik. Ni Tengku Nur Aisal dah deh. Ya, betul saya. Okey, jom Pok Nik. Kita tengok rumah. Okey, so rumah ni macam ni lah. Kita nak dijual dengan harga RM650,000. Dia punya keluasan tanah dia ni dalam 9,400 kaki persegi. Dan juga untuk makluman Pok Nik lah, dia punya keluasan rumah 2,500 kaki persegi. Lepas tu kita punya banglo split level ni doktor, jarak dia dengan HUSM 4 kilo je. 4 kilo je. Yang penting rumah ni freehold dan juga rizab Melayu. Jom doktor. Okey. Jadi ni RM150,000 ni harga rumah saja ataupun sekali dengan kos-kos lain macam kos guaman tu? Gini Pok Nik. Untuk kos guaman kita akan ambil RM20,000. Contoh katakanlah Pok Nik buat loan bank. Okey, loan bank lah ni dia lulus 90% dari market value. So, katakanlah harga rumah ni, market value rumah ni RM700,000. So, Pok Nik akan dapat loan dalam RM930,000 lah. Jadi, baki beza RM40,000 tu, Pok Nik kena top up. Tapi tak perlu risau sebenarnya sebab kita boleh ambil duit daripada KWSP ataupun mungkin Pok Nik sendiri ada cash lain ke? Itu kes kalau loan bank lah. Tapi kalau macam Pok Nik buat loan LPPSA, confirm dapat 100% lah pinjaman. Okey, so you akan urus apa suruh puci lah deh? InsyaAllah Pak Nik. Kita mudah urus orang. Tuhan pun mudah urus kita, okey? Alhamdulillah. Jadi kalau anda kata saya berkenan dengan rumah ni, next step saya tu macam deposit lagu mana? Okey, berkenaan dengan deposit, biasanya kita akan ambil 3.18% daripada harga rumah. Lepas Pok Nik bayar deposit kat kita, kita akan bagi satu resit booking dan juga Pok Nik kena sign dah satu perjanjian setuju membeli ataupun kita panggil kat orang putih Agreement to Purchase, ATP. Okey. Jom Pok Nik, kita tengok atas pula. Boleh.
18%. So paki selebihnya tu bila saya kena standby untuk settlement? Okey, waktu Pok Nik akan bayar lepas Pok Nik sign perjanjian jual beli dan juga perjanjian pinjaman perumahan dengan bank. Okey, masa tu pihak lawyer kita akan call Pok Nik lah lepas firm dia dapat notice disbursement dari bank. Pok Nik, kereta banyak lah ni atas jalan. Kalau nak cepat, kena laju-laju. Itulah. Fikir-fikir care dulu ni. Jawapannya tuan dan puan, secara amnya anak Kelantan hanyalah anak Kelantan sahaja yang boleh membeli hartanah di Kelantan. Ini adalah kerana berdasarkan kepada enactment Tanah Kelantan tahun 1938 yang dengan jelas menyatakan anak Kelantan ataupun dalam bahasa perundangan dipanggil native of Kelantan sahaja yang boleh memiliki hartanah di Kelantan. Okay, secara ringkasnya, bagi mana-mana individu yang kad pengenalannya 03 boleh membeli properti di Kelantan. Silakan Pak Nik. Oh, Kita gazebo ni. Gazebo yang panggil dia. Dek sale lah tak apa ke Pak Nik? Tak apa. Biasa-biasa ni. Jadi Kelantan ni banyak desel atas wakah lah. Oh, ni dokumen hak you minta dah ke. Saya tengoklah. Cukup ke tak kalau ada gapo nak tambah lah. Minum air Pak Nik. Alah, susah-susah. Air ke apa ni? Sarang burung Pak Nik. Silap. Sudah kan? Pak belah. Ayah Pak Nik IC 14 juga ke? Oh, ayah saya IC 14 juga. Itulah saya pun listah juga nak tanya on call ke takut salah faham, jadi saya mai jumpa dululah. Oh, sebab setahu saya kalau nak beli rumah di Kelantan ni untuk IC Kelantan ni IC 03. Jadi ada cara ke macam saya IC 14 ni IC luar untuk beli rumah di Kelantan? Saya dengar kecek pekat molek saya mati-mati ngak Pok Nik orang Kelantan. Dia gini Pok Nik, sebenarnya ada syarat dan juga kos tambahan lah yang kita perlukan untuk permohonan exco. Tapi sebenarnya boleh je beli, tak ada masalah. Lagipun Pok Nik pun memang hijau di Kelantan kan. Cumanya mungkin ambil masa sikit lah untuk Pok Nik dapat kunci rumah tu. Sebab moleklah kalau boleh teralai aja sedap, sebab saya pun memang planning nak duduk di Kelantan, nak cari orang rumah pun orang Kelantan, jadi nak letak di Kelantan lah, nak pergi jauh sini nak beli rumah awal-awal tu. Okey, faham. InsyaAllah Pak Nik kita akan cuba ikhtiarkan. Terima kasih. Halo. Oh, kena merimau. Cik bukit doktor rumah Banglong Melo. Okey, cek belakang dah ke? Baik ke? Cikgu sekolah pada kalau. Pertama, pinjam 350k sekali kalau ya. 03 ke? Usaha tiga. Baik dah. Esko. Oh, tak payah esko lah. Okey, beres. Oh, hak mana hak wallet kita apa tu makan. Hak mana hak tak molek atau juru kita semelah buat sup. Resep apa comel. Oh, sedapnya ni teh. Demo kena kawan selera mana? Okey, beres bosku, selera ya bosku. Tahniah bosku. Baik, terima kasih. Okey, tahniah. Okey, baik bos. Kita jangan pecah. Kita jangan pecah.
Alu. 49630 in position over. Nama dia Nick tapi bukit IC 03. Ayah dia pun bukit IC 03. Oi, Nick ni. Kalau Nick ni keturunan Nick ini Kelantan kita. Lama benar kali tak balik Kelantan kita ni. Boleh jadi. Okey. Apakah yang dinyatakan ataupun yang dimaksudkan dengan native of Kelantan? Okay. Sebelum kita pergi lanjut mengenai enactment Tanah Rizab Melayu Kelantan 1930 dan juga 1930 hingga 1938, suka saya untuk membawa tuan dan puan flashback sedikit kenapa dasar Tanah Simpanan Melayu diwujudkan oleh pihak kerajaan. Okey, kita flashback kembali kepada tahun 1913 di mana enactment Rizab Melayu telah diadakan, telah dibincangkan di antara pemerintah British pada masa tersebut dengan juga Raja-Raja Melayu untuk mengatasi masalah satu masalah orang Melayu kita ada yang berhutang dan ada yang menggunakan tanah sebagai instrumen hutang. Maknanya individu ini berhutang dengan ceti ataupun mana-mana individu dan menggadaikan tanah mereka untuk sebagai balasan untuk hutang tersebut. Agak berleluasan aktiviti pinjam meminjam pada tahun 1930-an. Maka pada masa tersebut pemerintah British dan juga Raja-Raja Melayu melihat isu tanah ini sebagai isu yang agak bila dah tanah hak milik Melayu telah dipindah milik kepada bukan Melayu, itu sesuatu yang agak membimbangkan pada masa tersebut. Dan walaupun enactment Tanah Rizab Melayu ini buat untuk keseluruhan tanah Melayu, namun bagi kita di negeri Kelantan ada satu enactment khusus yang telah dibuat pada 1930, iaitu yang jelas dinamakan sebagai enactment Tanah Rizab Melayu Kelantan. Okey, enactment Tanah Rizab Melayu Kelantan ini memperincikan hanyalah mereka yang pada dasarnya anak Kelantan ataupun yang lebih dikenali sebagai native of Kelantan sahaja yang boleh memiliki hartanah di Kelantan. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan native of Kelantan ataupun anak Kelantan. Okey, definisi anak Kelantan ini terbagi kepada 5. Satu, sesiapa yang lahir di Kelantan dan bapanya adalah Melayu. Okey, sesiapa yang born di Kelantan dan dia punya father is Malay ataupun Melayu. Okey, keduanya, sesiapa yang lahir di Kelantan dan ibunya adalah Melayu dan bapanya adalah Muslim. Okey, ibunya adalah Melayu dan bapanya adalah Muslim. Kedua, tiga, sesiapa individu yang lahir di mana-mana sahaja di tanah Melayu dan bapanya adalah Melayu dan lahir di Kelantan. Okay. Sesiapa yang lahir di mana-mana sahaja yang ibu bapanya adalah Melayu dan telah menetap sekurang-kurangnya 15 tahun di Kelantan. Okey, untuk isu 15 tahun kita akan hurai sekejap lagi. Kita akan fokus kepada kelima yang terakhir lah, sesiapa yang lahir di Kelantan yang bapanya juga lahir di Kelantan. Maknanya native of Kelantan boleh dikategorikan kepada 5 kategori. Secara umumnya mana-mana individu ataupun tuan dan puan yang lahir di Kelantan dan ayahnya adalah juga lahir di Kelantan boleh membeli properti di Kelantan dengan syarat individu tersebut perlu mengemukakan bukti sama ada sijil lahir ataupun kad pengenalan
beliau dan juga bapa beliau untuk biar ada connection. Okey, connection antara bahawasanya memang beliau ni adalah anak kepada individu yang ber-IC 03 atau ber-IC anak Kelantan. Okey. Sekiranya anda bukan anak Kelantan, tapi anda telah menetap ataupun tinggal di Kelantan lebih daripada 15 tahun, okay, anda juga boleh dikategorikan sebagai native of Kelantan ataupun anak Kelantan, dengan syarat anda boleh membuktikan anda telah berkhidmat ataupun menetap di Kelantan selama 15 tahun quote unquote tanpa putus. Maknanya, let's say lah, kalau anda bekerja ataupun berkhidmat di Kelantan pada tahun 2000, okay, anda perlu masih bekerja di Kelantan sehinggalah tahun 2015. Maknanya cukup 15 tahun. Dan anda perlu membuktikan dengan apa-apa dokumen. Contohnya daripada zaman persekolahan, daripada zaman universiti, daripada bekerja, rekod bekerja, apa-apa saja rekod yang membuktikan anda telah menetap di Kelantan dan juga servis berkhidmat di Kelantan selama 15 tahun ataupun lebih. Okey, sekiranya anda boleh membuktikan dokumen-dokumen menyatakan anda bekerja lebih stay 15 tahun lebih di Kelantan, anda boleh membeli tanah di Kelantan, hanya perlu membuat permohonan di pejabat tanah saja. Okey. Okey, itu satu bab. Andai kata anda bukan tuan dan puan bukan orang Kelantan. Bukan orang Kelantan dan bekerja di Kelantan tak sampai 15 tahun. Okey. Okey, undang-undang pada dasarnya undang-undang menyatakan hanya anak Kelantan boleh membeli tanah di Kelantan ataupun tuan dan puan yang berkhidmat ataupun menetap di Kelantan lebih daripada 15 tahun. Okey. Bagaimana pula isunya jika tuan dan puan bekerja hanya 5 atau 6 tahun saja di Kelantan dan berhasrat untuk memiliki tanah ataupun membeli properti di Kelantan. Okey. Tuan dan puan, walaupun enactment Tanah Rizab Melayu Kelantan menyatakan ataupun sedikit menghalang mereka yang bukan daripada luar Kelantan, namun ia bukanlah sesuatu yang mutlak. Okey. Masih ada ruang dan peluang untuk tuan dan puan memiliki hartanah di Kelantan. Tuan dan puan hanya perlu membuat permohonan di mana-mana pejabat tanah, di mana properti yang ingin tuan dan puan beli terletak. Sebagai contoh, jika tuan dan puan ingin beli properti di Kota Baru, hendaklah membuat permohonan untuk mendapatkan kebenaran daripada pihak pejabat tanah di pejabat tanah Kota Baru. Ada form, ada borang yang perlu diisi dan ada sejumlah bayaran sebagaimana yang akan dinyatakan oleh pihak pejabat tanah, dan tuan dan puan perlu mengisi semua permohonan dan menghantar kepada pejabat tanah untuk dinilai sama ada permohonan tuan dan puan tersebut dapat diberikan kelulusan ataupun sebaliknya. Kebiasaannya bagi mereka-mereka yang Melayu walaupun bukan IC 03 tetapi Melayu, sama ada daripada negeri Terengganu, Pahang, Johor, mendapat kelulusan daripada pihak pejabat tanah dengan syarat permohonan yang dibuat perlulah mengepilkan dengan jelas kenapa tuan perlu memiliki tanah di Kelantan, kenapa perlulah dikemaskini permohonan tuan dan puan. Setakat mana pengalaman yang pihak kami handle di pejabat kami, daripada beberapa permohonan yang kita buat, hanya segelintir saja yang tidak menempati syarat untuk kebenaran daripada pihak kerajaan negeri lah. Yang mana-mana yang semua tiada masalah dapat kebenaran daripada pihak kerajaan negeri. Okey, tuan dan puan, sebagai ada tips tambahan daripada pihak peguam, sekiranya katakanlah okey, dalam keadaan tuan bukan anak Kelantan dan baru bekerja di Kelantan hanyalah setahun ataupun 2 tahun. Maknanya untuk syarat untuk memohon esko itu agak tidak lulus dah. Okey. Ada
tuan katakanlah okey, tuan berasal daripada negeri Selangor. Okey. Tuan telah berkahwin dengan isteri tuan daripada negeri Kelantan. Okey. Tuan boleh membuat permohonan untuk membeli properti dengan menggunakan pinjaman bank dan menggunakan nama isteri sebagai penggadai dalam geran dan kedua-dua tuan dan isteri sebagai penama di dalam loan bank. Okey, maknanya dalam agreement bank ada dua nama, joint loan ataupun dipanggil joint loan. Dalam agreement bank ada dua nama, namun di dalam geran gadaian, geran hak milik ada nama isteri saja. Okey. Cuma cara itu agak sebenarnya tiada masalah, cuma agak ada sikit risiko lah sebab tuan yang akan membayar loan dan nama isteri ada di dalam geran. Namun perlu diingat, walaupun nampak macam ada sikit kelonggaran, dalam preparation of document telah ada dokumen untuk hibah. Maknanya suami telah hibahkan properti itu kepada isteri, isteri perlu juga hibahkan properti itu kepada suami untuk mengikat. Walaupun nama tuan tiada dalam geran, tapi on paper, on record masih ada. Maknanya properti tersebut tidak boleh didispose tanpa juga kebenaran daripada pihak tuan. Jejak angin dewa muda. Kata kita kena bina. Kalau bukan kita, siapa lagi? Weh, kita selesai lah. Perjuangan kita belum selesai. Okey. Ni dah. Saya suka cara demo weh. Demo tak kena kau weh. Tapi jangan ini jawab besar sekali lah. Jangan dia letak kau weh. Dia kau ludah, kau tak jelak balik dah weh. Lagu mana kita catch dengan orang, lagu tu kita pergi jom. Ji. Mina boleh yang asalkan lu dewa muda. Selamat. Jadi, okay, kita selesai dah. Perjuangan kita boleh selesai.